Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Syazwan bin Abdul Ghani, Geometri 057940. Jadi insyaAllah untuk tugasan kali ini, kumpulan kami telah memilih tajuk iaitu penerapan fahaman Mu'tazilah dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama sekali saya akan membacakan definisi bagi apakah itu golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah adalah satu daripada cabang pemikiran ataupun fahaman dalam Islam yang terkenal dengan sifat rasional dan liberal. Ciri utama yang membezakan pemikiran ini dari pemikiran teologi Islam lainnya adalah pandangannya lebih banyak menggunakan dalil aqliyah, yakni akal, sehingga disebut sebagai aliran rasionalis Islam. Seterusnya, apakah faktor ataupun cara penerapan fahaman ini? Jadi ini adalah merupakan antara faktor dan juga cara penerapan fahaman Mu'tazilah dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, timbulnya berbagai-bagai mazhab dalam agama Islam. Yang kedua, memperjuangkan prinsip ataupun kepercayaan mazhab yang dianuti. Dan yang ketiga, menafsirkan ayat Al-Quran menerusi akal dan hawa nafsu sahaja. Apabila timbulnya mazhab-mazhab agama, apabila timbulnya berbagai-bagai mazhab agama, tafsiran Al-Quran turut terpengaruh dengannya secara berleluasa. Ini kerana Al-Quran merupakan sumber rujukan utama oleh tokoh-tokoh mazhab yang berbagai-bagai di kalangan umat Islam untuk memetik perkara yang dapat dijadikan dalil kepada mazhabnya, walaupun secara meletakkan nas-nas Al-Quran mengikut pandangan sendiri dan mengolahkannya sejajar dengan pendapat dan hawa nafsunya, serta mentakwilkan apa yang bertentangan dengan pandangannya dengan pentakwilan yang tidak menyanggahi mazhabnya dan tidak membangkangi akidahnya. Jadi seterusnya, hal ini telah berluasa sehingga ke tahap para pendukung mazhab dan hawa nafsu semakin merebak dalam mempertahankan mazhab dan kehendak hawa nafsu mereka serta melariskannya di luar dari lingkungan mereka dengan mengeluarkan kepada manusia akan tafsiran-tafsiran yang mereka padankan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala agar sejajar dengan kehendak hawa nafsu mereka serta sejajar dengan kecenderungan dan aliran yang mereka anuti. Jadi apa yang kita dapat menerusi dua ayat ini adalah tokoh-tokoh mazhab ini menggunakan tafsiran mengikut pandangan sendiri, yang membuat pandangan sendiri serta menafsirkan Al-Quran berdasarkan mazhab yang mereka anuti ataupun kefahaman yang mereka anuti tersebutlah, lagi mana tidak membangkangi akidah mereka. Golongan Mu'tazilah ini merupakan salah satu daripada kumpulan-kumpulan ini yang telah mentakwilkan banyak ayat-ayat Al-Quran tidak dengan takwilannya yang sebenar. Mereka telah banyak mengarahkan teks-teks Al-Quran ke arah aliran yang menyelewengkan dan mempertahankan prinsip-prinsip yang mereka anuti. Apabila kita cuba untuk mendedahkan apa yang ditulis oleh ahli-ahli tafsir dari kalangan Mu'tazilah dalam tafsiran-tafsiran mereka, tidak dapat mengeluarkan daripadanya sejumlah yang besar daripada takwilan-takwilan ini, di mana ia berperanan memberi sumbangan kepada menyokong 5 prinsip yang mereka sekata tentangnya, iaitu yang pertama, tauhid. Yang kedua, al-adlu, yakni keadilan. Yang ketiga, al-wa'du wal-wa'id, yakni janji baik dan janji buruk. Dan yang keempat, al-manzilah baina manzilatain, yang maksud satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dan yang terakhir adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yakni menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Cukuplah ataupun memadailah dengan kita membentangkan beberapa contoh takwilan-takwilan yang dilakukan oleh golongan ini dapat memberikan kita gambaran yang jelas tentang kepintaran luar biasa yang mereka lakukan untuk memutarbelitkan maksud ayat supaya menyokong fahaman mereka dan mengalihkannya daripada dalil dan mengalihnya daripada menjadi dalil yang dipergunakan oleh musuh mereka. Sebagai contoh, mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam ayat 22 dan ayat 23 dalam surah Al-Qiyamah dengan terjemahannya, iaitu wajah-wajah yakni orang mukmin pada hari itu berseri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi penerangan yang berikutnya akan diteruskan oleh rakan-rakan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif bin Sulaim.
Yang ketujuh, mazhab Mu'tazilah menafikan keharusan melihat Allah. Mereka berkata, ketahuilah bahawa para sahabat kami berpegang kepada beberapa aspek yang diketahui umum dalam menolak sangkaan yang berpandangan Allah SWT boleh dilihat melalui firman-Nya. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri kepada Tuhannya mereka melihat. Yang dimaksudkan dengan wajah ialah wajah-wajah yang seperti diketahui umum, kerana mereka menerangkan bahawa perkataan an-nazar bukan bermaksud ru'yah dan bukannya ru'yah dalam apa sahaja andaiannya. Mereka mengemukakan dalil bahawa an-nazar terbahagi kepada bahagian-bahagian yang banyak. Antaranya ialah mengalihkan anak mata yang ke arah benda yang dilihat kerana hendak melihat. Antaranya ialah pula an-nazar yang membawa erti intizar, menanti. An-nazar yang membawa erti berfikir dan mengamati. Mereka mengatakan pembahagian an-nazar tiada dalam pembahagian membawa erti ru'yah. Maka orang ramai tiada apa-apa kaitan dengan zahir ru'yah. Oleh itu, perlu kita takwil ayat dari sudut yang bukan membawa maksud ru'yah. Sebahagian mereka mentakwil dengan maksud menunggu ganjaran pahala walaupun pada hakikat perkara yang ditunggu yakni pahala dibuangkan sementara. Yang ditunggu daripada Allah SWT ada disebutkan sebagaimana kebiasaan bahasa orang Arab yang diketahui umum. Sebahagian mereka mengalihkan ayat daripada mazhab Aswajah yakni Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bermaksud ru'yah kepada satu bentuk pengertian yang lain yang boleh dipegang, sama ada perkataan nazar yang disebut dalam ayat bermaksud penantian dengan hati atau penglihatan dengan mata, iaitu dengan mengandaikan firman Allah SWT yakni ila rabbuha dengan maksud nikmat Tuhannya, kerana perkataan al-lala membawa maksud nikmat-nikmat. Dalil yang dikemukakan daripada kata Aisyah Bakar bin Wa'il, aida la yarahabu hazan wala yaqta'u rahama wala yakhunu ala. Seseorang yang puih tidak gerunkan acahan dan tidak memutuskan persaudaraan dan tidak mengkhianati Allah. Maksudnya ia tidak mengkhianati nikmat. Rujukan Amali Asy-Syarif Al-Murtada jilid 1 halaman 29. Az-Zamakhsyari, salah seorang daripada pemimpin Mu'tazilah, di dalam tafsirnya berpandangan bahawa perkataan nazar di dalam ayat ini bermaksud jangkaan dan harapan. Ia berdasarkan kata-kata manusia, saya menanti si fulan, apa yang anda akan dilakukan kepada saya. Kata-kata ini bermaksud jangkaan dan harapan. Antaranya ialah kata-kata penyair, wa idza nazartu ilaika min maliki wal bahru dunika zaddani ni'mah. Bila ku melihat kepadamu persis melihat seorang raja, sekalipun lautan di hadapanmu, namun kau menambahkan aku kenikmatan. Maksud ayat ini, mereka tidak menjangkakan nikmat dan kebolehan kecuali daripada Tuhan mereka, sebagaimana semasa di dunia mereka tidak takut dan tidak mengharapkan selain daripada dia. Yang tafsir Al-Kahsyaf jilid 2 halaman 509. Orang yang melihat takwilan atau tafsiran yang dilakukan oleh Mu'tazilah telah mendapati bahawa mereka memalingkan perkataan an-nazar daripada diandaikan maksudnya kepada penglihatan mata, atau mereka mengekalkan andaian maksud penglihatan dengan mata, tetapi mereka menggunakan keputaran bahasa mereka. Lalu mereka mengalihkan perkataan ilah daripada sifat sebagai huruf kepada sifat sebagai kata nama, dan kesemua usaha ini tidak bertepatan. Sesungguhnya mentakwilkan perkataan an-nazar, melihat, dengan pengertian al-intizar, iaitu menanti, ditolak bahawa pengertian ini tidak akan menjadi ayat melampau iaitu muta'addi dengan penggunaan ilah, malah ia akan menjadi muta'addi dengan sendirinya.
Dan juga perbuatan menanti tidak disandarkan kepada wajah. Oleh itu, tidak dikatakan wajah si fulan menanti. Mengandaikannya kepada maksud jangkaan tentang zat dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu keberatan yang ketara, kerana ia akan membawa maksud kepada menanti, dan penantian tidak sejajar dengan kedudukan. Hal ini kerana tidak ada nikmat padanya seperti yang dikatakan oleh Al-Alusi. Oleh itu, mengalihkan perkataan ilah daripada sifatnya sebagai huruf kepada sifatnya sebagai kata nama adalah satu keberatan yang ketara. Kemudian ayat mengenai ruqyah dalam pelbagai tempat, dan maksudnya tidak dapat difahami daripadanya kecuali maksud penglihatan dengan mata, di samping menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang tidak layak dengan kebesarannya daripada menguasainya atau keadaannya berada pada sesuatu tempat, serta perkara lainnya yang membawa kepada tasbih. Pegangan mazhab ahli sunnah tentang ruqyah telah pun dijelaskan oleh hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya. Dan kita tidak ingin memanjangkannya dengan menyebutkan dalil-dalil ahli sunnah tentang mazhab mereka mengenai ruqyah serta membatalkan mazhab Mu'tazilah. Kitab-kitab akidah juga telah menyentuh tentang tajuk ini dengan luas dan adalah dengan lebih mudah merujuk terus kepada kitab-kitab tersebut. Di antara contoh aliran menyeleweng oleh golongan Mu'tazilah dalam tafsir juga ialah ketika mereka membentangkan tafsiran firman Allah SWT dalam ayat 194 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang bermaksud Allah bercakap dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Mereka mendapati ayat itu bercanggah dengan mazhab mereka tentang sifat kalam Allah Ta'ala di mana masdar, yakni nama terbitan yang datang dalam ayat itu sebagai mentakkid, yakni memperkuatkan fa'il, yakni kata kerja, yang seterusnya menjauhkan kemungkinan ia mempunyai pengertian secara majaz. Lalu mereka pun segera menukar teks itu sejajar dengan pandangan mazhab. Mereka membaca wa kalamullahu Musa takliman dengan menasbahkan lafaz al-jalalah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya sebagai maf'ul, dan merofakkan perkataan Musa dengan sifatnya sebagai fa'il. Sesetengah golongan Mu'tazilah membiarkan ayat itu dalam bacaannya yang secara mutawatir tetapi menggadaikan kepada maksud yang jauh sehingga tidak bercanggah dengan mazhab mereka. Lalu mengatakan perkataan kallama adalah berasal daripada perkataan al-kalma yang membawa erti luka. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala melukakan Musa dengan ujian dan cubaan-cubaan. Ini bertujuan untuk mengelakkan pengertian zahir susunan ayat itu yang bertentangan dengan akidah dan menyalahi mazhab mereka. Apa yang kami sebutkan ini telah disentuh oleh Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya jilid 1 halaman 397 hingga 398. Beliau telah menisbahkan pandangannya yang pertama kepada sesetengah guru Mu'tazilah tanpa memberi komennya, seolah-olah ia merelai dan membenarkannya. Sebenarnya ia adalah pandangan yang tidak diterima oleh orang yang adil. Orang yang membenarkannya tidak lain ialah mereka yang cenderung kepada teman-teman mereka di dalam mazhab-mazhab itu. Bacaan pada lafaz jalalah adalah marfu' dengan sifat tata bahasanya sebagai fa'il, dan perkataan Musa dibaca secara mansub dengan sifat tata bahasanya sebagai maf'ul. Ia merupakan bentuk bacaan yang mutawatir.
Seseorang yang adil tidak sepatutnya meninggalkan bacaan yang mutawatir dan menerima bacaan yang tidak sampai tahap mutawatir. Malah, bacaan itu tidak pernah dikenali adanya sanad yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang kedua pula ialah menukarkan terus makna yang segera yang terlintas daripada perkataan itu, dan ia tidak disokong oleh persesuaian ayat. Oleh kerana ini, kita dapati Az-Zamakhsyari, walaupun beliau seorang Mu'tazilah, menganggap remeh pandangan ini dan menyanggapnya sebagai salah satu daripada bid'ah-bid'ah yang dilakukan dalam tafsir. Ibnu Al-Munir memberikan komennya terhadap kata-kata Az-Zamakhsyari dengan menyebutkannya, Az-Zamakhsyari adalah benar dan beliau berlaku adil, bahawa ianya termasuk dalam bid'ah-bid'ah dalam tafsir yang menjauhkan kefahaman daripadanya dan tidak dapat diterangkan dengan tafsiran itu kecuali sangkaan. Di antara contoh aliran menyelewen oleh Mu'tazilah di dalam tafsir ialah pandangannya oleh Al-Qadir Abdul Jabbar dalam kitabnya Tanzihul Quran Anil Mata'in halaman 140 ketika menyentuh firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 178 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Terjemahannya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Azra'i bin Muhammad Muif. Saya dari Diploma Al-Quran dan As-Sunnah dan nama matrik saya adalah 058500. Jadi saya akan sambung kepada isi yang seterusnya, iaitu nombor 23. Lalu beliau menyebutkan, boleh jadi ada orang yang mengatakan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka merekalah orang-orang yang rugi. Bukankah ayat ini telah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengadakan hidayah dan kesesatan? Seterusnya, sebagai jawapannya, kami menyatakan sesungguhnya yang dimaksudkan ialah barang siapa yang Allah berikan hidayah kepada syurga dan pahala, maka ia adalah orang yang mendapat hidayah semasa di dunia. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkannya daripada pahala menuju kepada seksa, maka merekalah orang-orang yang rugi semasa di dunia. Dan ianya terjadi dengan dorongan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bangkitkan untuk melakukan ketaatan. Begitulah juga dengan firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, may yudlilillahu fala hadiyalah wa yazirahum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahu azim. Maksudnya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiadalah yang memberikan petunjuk kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 186. Yang dimaksudkan ialah sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sesatkannya daripada mendapat pahala di akhirat, maka tidak adalah yang memberikan hidayah kepadanya untuk mendapat pahala itu, walaupun kita telah menyediakan sebab dan mempermudahkan jalannya untuk melakukan ketaatan. Selain itu, tidak syak lagi bahawa faktor yang mendorong Al-Qadi Abdul Jabbar terjerumus dalam aliran yang menyeleweng dalam mentafsirkan ayat ini ialah kerana beliau seperti golongan Mu'tazilah yang lain telah beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat hidayah dan kesesatan, dan kedua-duanya adalah termasuk dalam perbuatan-perbuatan hamba. Tidak ragu lagi bahawa ini adalah iktikad yang fasik, ditolak oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah adalah pencipta segala sesuatu.
surah Az-Zumar ayat ke-26. Di samping itu, takwilan yang dilakukan oleh Al-Qadi Abdul Jabbar selain daripada merupakan pemberatan yang ketara, maka ia juga adalah takwilan yang terbalik di mana beliau menjadikan hidayah untuk mendapat pahala di akhirat sebagai laluan hidayah untuk melakukan ketaatan di dunia, dan beliau menjadikan penyesatan daripada mendapat pahala-pahala di akhirat sebagai laluan mendapat kerugian di dunia, sedangkan mengikut susunan yang semula jadinya adalah sebaliknya. Jadi saya rasa sekadar itu saja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya dan juga rakan-rakan kumpulan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.